Ustaz, saya nak tanya apakah yang dimaksudkan dengan ahlul khutwah? Benarkah Syekh Daud Al-Fatani salah seorang daripada ahlul khutwah? Mohon pencerahan. Khutwah asal daripada khutwatun. Khutwah ni maknanya langkah. Selangkah. Nah, ada wali tu hawi kelebihan dipanggil ahlul khutwah. Nah, ahlul khutwah ni maknanya orang yang tu hawi kelebihan gimana pun selakuh ya. Gimana selakuh tu panggil ahlul khutwah dipanggil. Bukan kuat jalan. Nah, maknanya khutwah ni orang kuat melangkah dak. Selakuh siapa dah. Tu lagu tu kelebihan tu hawi kepada wali-wali. Nah, sama ada tu hai sepit ke bumi untuk diri dia dah. Ataupun tu hai panjang ke kaki dia kalau lagu mana, dia boleh sapa tepat beribu-ribu kilometer, bukan beribu-ribu langkah, tepat beribu-ribu kilometer dalam masa satu langkah saja sapa. Nah, khayalan, bukan khayalan. Cerita ni ada semua. Berlaku semua. Lakuh siapa? Tu hawi kelebihan. Tak berlaku pada saya, biar dia moga bukan ahli khutwah. Syekh Daud ni salah seorang kodok daripada ahlul khutwah. Dia ada cerita Syekh Daud Al-Fatani. Syekh Daud Al-Fatani ni cerita dia nya, tok guru dia nak makan. Tok guru dia tengah mengajar. Apabila mengajar tu khotel kitab lah, khotel kitab. Katanya tok guru hari ni khotel kitab ni. Nak jamu makan gapo ni buat gini ayat dia. Katanya tok guru dia kata di tanah Jawi gapo dia hok suhu sekali. Makan ni lah. Katanya Syekh Daud deriye tok guru. Sudah kecek deriye Mekah 8 jam weh. Naik kapal terbang naik 1000 kilo. 1000 kilo naik. Kalau motor naik 1000 kilo, kata 1000 kilo naik 500 Hancur body. 1000 kilo tu 8 jam 9 jam tu. Katanya untuk guru dia kata, dia deh. Sedap setara mana dia? Katanya Syekh Daud kata sedap tak guru. Kalau tok guru nak makan kita buah. Katanya tok guru boleh. Katanya Syekh Daud kata lepas isya malam ni ya Rasulullah. Tok guru. Tak apa. Dia pun lepas pada isya mari Syekh Daud bawa dia, bawa pulut dia, siap. Mari letak jamu. Tanya tok guru dia, ambil mana dia? Engkau payah jamin dulu tak sopo jamin lo ni. Jamin lo ni dia ada Mekah sudut bimbang, budu ada, peta ada. Tak sudut kira jamin lo ni muka naik kapal terbang. Katanya ambil mana pulut-pulut gapo dia apa semua ni? Dia ni. Payah ni pula. Katanya Syekh Daud, pulut ni hangpa tanak dia petani. Zuhur saat ni hangpa tanak, ni siap mau hari. Dia pun hangpa petani. Jamin dulu. Nak naik kapal dia secepat tu gak. Nak naik pulut dia ngawah dia nak mari lagu mana. Ni. Maka orang yang dapat kelebihan tu dipanggil ahlul khutwah dipanggil. Ahlul khutwah. Dia ada amalan dia. Amalan nak suruh Tuhan lipat bumi. Lipat bumi ni sama ada benda tu berlaku betul. Ada. Ataupun kita rasa. Sama ada pertama tu hewi dia lipat bumi ni, dia jalan masa supo. Misalnya nak pergi setepat tu setengah jam juga. Tapi tak rasa letih berbanding dengan orang lain. Tu dipanggil lipat bumi juga. Kita pergi daripada Kelantan Kuala Lumpur. Supo yang masanya. Tapi kita jadi suruh cepat, suruh tak letih. Orang lain suruh lambat. Satu. Kedua, cepat. Cepat ke mana? Biasa orang buat 9 jam, kita buat 2 jam. Ada juga. Dia ada amalan baca dia. Waktu bukan ahli khutwah tu amalan. Ahlul khutwah ni wali yang diberi kelebihan melangkah selakuh.
Ustaz, pertama kali saya nak minta maaf dulu lagi. Minta maaf awal lagi. Sebab mesti soalan saya ni ustaz marah. Tahu mak no. Kasar juga dia. Tapi soalan ni memang saya perlu penjelasan. Soalan saya, betulkah leluhur boleh masuk ke dalam jasad? Atau itu jin semata-mata? Sebab saya dulu sakit ustaz. Lepas tu saya jumpa seorang guru. Dan dia telah membimbing saya dan alhamdulillah saya sembuh. Setelah beberapa tahun. Maksud saya di sini, saya sembuh dengan amalan-amalan yang diberi. Amalan dia bagi pun semua zikir-zikir dan selawat yang memang saya yakin tiada syirik. Cuma setelah beberapa tahun saya aktif pergi ke pondok untuk belajar. Saya jadi muskil dengan apa yang jadi. Muskil bab tadilah. Hak leluhur duk masuk ke dalam jasad dan bagi amalan. Macam mana ni ustaz, tolong ustaz. Gini. Leluhur ni dia tak masuk dalam tubuh. Leluhur ni tubuh kita. Leluhur orang Melayu ni gilah Amerika, perangai Melayu dia ada. Kalau bakar Kelantan jadi semua inak bodoh, gilah duduk Amerika ko, Hollywood ko, Barcelona ko, Czechoslovakia ko, gilah duduk situ, duduk bahaya bodoh tu. Kecek capurah tu. Tu dia panggil leluhur, genetik dia panggil. Bukan benda luar masuk dalam, hak tu muka lain. Tu bukan leluhur. Maka kalau benda luar masuk ke dalam, bimbang takut hok masuk tu. Jin kau bukan apa dia? Kubai kita. Jadi leluhur sebenarnya dia bukan benda luar. Kita hanya nak bakit ke perasaan tu. Contohnya, tok kita ni orang alim, tok guru pondok. Kita tak ngaji. Tapi apabila kita bakit oyak cerita tok demo, kita pun jadi jadi naik seh nak pakai serban. Naik seh nak jadi tok kenali. Bakar dia ni jangan. Mari mana tu? Jin mari masuk. Bukan. Leluhur genetik ada dalam tubuh. Orang tua panggil angin. Angin dewa muda. Zaman dulu kalau dia nak berobat, dia bakit angin. Kalau ngaji dalam bab perubatan, antara sebab-sebab penyakit angin tidak betul dalam tubuh. Maka dia akan setting semula angin ni biar masuk dengan kedudukan dia. Kalau angin tok dekat, angin nak cemuk ni. Angin ulama, angin cemuk ni. Dia pun kecek tajuk angin tok deka. Kawan ni angin tok deka, bangun. Setting semula, bangun. Naik seh semula. Betul semula setting dia tu. Hak lon ni panggil leluhur, hak ni bimbang juga panggil leluhur ni. Macam-macam cara ya. Kamu tak boleh ajar, takut jadi demo buat pula. Dia ada cara dia. Cara, lepas tu kita jekuh. Jekuh tu dia jadi tak khabar. Tak khabar tu pertama dia cara dia bersih dulu. Bersih tubuh dulu, lepas tu masuk benda. Masuk benda tu bimbang. Masuk benda hak lain tak? Ngamal jadi Syekh Abdul Qadir Jailani tak? Tak ada apalah. Gitu. Leluhur ni sebenarnya lagu tu. Bukan benda masuk sebenarnya. Dia hanyalah genetik, perangai, tabiat, suka, hobi setempat. Kalau Afrika kak, bakar Afrika, 9 generasi rambut tu keriting lagu tu. Nak yak ke mana? Tu tahu genetik dia lagu tu. Tu, bakar tak sah, bakar Arab. Berapa generasi tu, hidung lagu tu. Duduk dah di Afrika pun, lagu tu. Genetik dia. Hobi dia, suka dia. Sekalipun dia tak pernah buat dalam hidup dia, tutup dia ada buat dulu. Ingat kita ni, kita buat sesuatu dia. Bukan kita seorang saja buat ni. Ni, di ujung sulbi kita ni ada benih kita ni. Sperma kita ni, ujung sulbi wataraik kita ni. Maka dia buat bersama dengan kita.
Kalau tok kita dulu ngajar, kita duk ikut dengan dia duk ngajar. Kalau tok kita dulu silap, kita silap dengan dia dah dulu. Sebab tu apabila orang kecek buat silap, hangpa naik angin dengan silap. Hangpa tak belajar, tak minat tapi jadi naik angin. Jolo dia mula silap lama dah. Benda kita duk biasa buat, orang kecek jadi gier lah. Supaya orang duk biasa makan dadah. Orang tak biasa makan dadah, dia tak rasa gier tu. Dadah weh. Jadi sedap. Ini jadi lagu tu yang sebenarnya. Maka orang lah ni hok duk suruh nak bangkit leluhur ni, nak bangkit semangat orang dulu-dulu. Hok ulamanya, hok pejuangnya, bangkit semula, bela agama, bela bangsa kita. Tu, bukan wak mari jin wak masuk dalam tubuh habis bergaul dengan jin dak. Nah, hanya nak bangkit ke semangat jati diri dia panggil. Diri yang sejati orang Melayu. Tu leluhurnya. Hok jenis perangai joruh. Orang Melayu ni suhu dari sudut kepandaian dia. Kalau orang ngaji Amerika tak tahulah. Ni orang ambo dapat maklumat daripada orang ngaji Amerika. Orang ngaji Amerika kata pelajar paling bisa ngaji Amerika orang Melayu. Sekalipun ramai bangsa lain bijak, tapi kalau bijak telajuk. Ni bisa orang Melayu ni tu hewi. Ya tak ramai, tapi kalau hok bijak pelik orang Melayu. Bijak melampau. Manakala ramai bangsa lain bijak. Sebab tu kalau ngaji Amerika ada orang cerita dia kata pelajar bisa sekali pelajar Melayu. Tapi tolong tak tahulah. Dia stay tak tahu bagaimana bahasa orang Melayu. Tuai lagu tu. Tapi bijak pelik. Bangsa lain ramai bijak. Tapi hok salih nak lawan kepala otak orang Melayu. Tu orang Melayu. Tapi bangsa ni dikatakan bangsa yang bodoh. Dikatakan bangsa yang tak ada tamadun oleh musuh-musuh dia. Maka kita nak bakit tak? Dia mau kata kamu bodoh. Dia mau kata kamu tak ada tamadun, pakai cawak, pakai gapo. Kita nak bakit semula hak tu. Bijak tok-tok kita dulu. Hebat tok-tok kita dulu. Berani, ikhlas, sungguh. Nak bakit hak tu ya. Bukan wak masuk jin. Jin beda apa ni. Tak ada kaitan dengan kita. Tu nak ayatnya dah. Tak sudah bimbel lah. Kalau dia buat ada angin bomo jadi tok bomo. Tu lah. Takut gapo dia. Bukan jin masuk. Kalau jin tu tu. Ramalan ni dia masuk. Masuk setelah tepuk atas belakang. Puk. Masa tepuk tu. Tubuh dia ni tak ada nak aktif lagi. Tak ada lagi nak mari tok dia perasaan tu. Jin pun piup masuk awal. Jadilah hatu kita. Ni takut tu. Orang takutnya masuk leluhur ni lagu tu. Sebab apa? Sebab dia tepuk tu dia asalnya nak bangkit ke diri dia. Tak ada nak bangkit lagi, jin piup masuk. Apabila masuk tu dia dakwa, ni tuk demo. Hak ni masalah. Lah ni ramai mau tengok jumpa je buat lagu tu cara nak bangkit leluhur. Tak boleh, bahaya. Takut tak ada bangkit lagi hak ni, perasaan dia tak ada bangkit lagi, orang lain nopai awal. Pak kita tahu malu, hak ni hak dia ke hak dia. Pak kita kata jolok tuk demo kali. Apa jin tanah masuk. Masuk jin tanah jadi bahaya tanah begitu. Ustaz yang dihormati. Solat jemaah ada imam dan seorang makmum masbuk. Kedudukan belakang sedikit daripada imam. Ketika tahiyat akhir ada seorang makmum lagi masuk sah belakang imam. Adakah nanti selepas salam makmum pertama perlu sama kisah dengan makmum yang kedua tadi, atau solat sahaja tanpa sama kisah ataupun keadaan lain? Ya semaya ni kalau kita ni tak ada kaitan dengan dia, tak payah susun sah. Hak ni makmum orang, hak ni makmum juga. Patut imam sudah, kita pun mangok ni makmum. Maka tak payah betul sah. Kalau kita sah belakang tak sudah betul sekali, tak payah. Tak ada kaitan semaya kita. Hak kita nak betul sah ni kalau dia imam kita. Kalau dia makmum kita baru nak betul sah. Misalnya lepas pada kita bangun belakang, kita pun nak berimam dengan dia. Baru kita betul sah. Duduk belakang sikit pada dia. Kalau kita bukan imam makmum dia, tak ada kaitan, tak payah betul, tak payah apa. Tu guru yang disayangi selama-lamanya. Yolah.
Ambo nak tanya, kalau kita ngaji kitab lepas Isya secara online atau berzikir dan selawat, adakah juga dikira menghidupkan malam? Thank you Ustaz. Hidupkan malam, qiyamul lail ni maknanya menghidupkan malam dengan amalan. Sama ada mengaji, murajaah kitab, zikir, istighfar, baca Quran, sedekah, tolong orang, buat kebajikan di waktu malam. Waktu dipanggil qiyamul lail. Pahala buat baik ketika waktu malam berbanding dengan tengah hari beza. Contohnya kita sedekah tengah hari. Kita tolong orang, tolong makcik pergi balasah, tolong makcik gendong dia pergi beli sayur. Boleh pahala tengah hari? Ya. Tapi kalau tengah malam kita tolong orang. Sebab tu orang-orang dulu di samping malam ni sesuai untuk buat ibadat kerana orang tak nampak amalan. Biasa orang tidur masa tu. Maka kalau buat tengah malam afdal kerana orang tidur, waktu letih kita. Dan kalau kita buat pada masa ni ramai orang tak tahu. Ramai tabi'in sahabat dulu buat ibadat malam. Dia pergi sedekah tengah malam. Pikul gandum, pagi-pagi buka pintu nak pergi kerja, tengok ada dah beras dah. Ada gula dah, ada telur dah, ada sardin dah depan rumah. Oh, suka orang. Malam orang buat kerja Malam buat kerja Sebab apa? Afdal situ. Kita malam, sadaqallahul azim. Tengah hari tak buat ibadat malam. Maka malam lebih afdal berbanding tengah hari. Buatlah apa-apa amalan pun. Nyapuh masjid tengah malam, vacuum masjid tengah malam, bising sampai tak boleh tidur orang. Tak boleh juga. Buatlah. Orang zaman dulu ni, kolah dulu kan kena cebok dengan timbul. Maka orang zaman dulu tengah malam gedung penuh. Jadi tok ayah kolah dia panggil. Ada seorang panggil tok ayah kolah panggil. Apa? Kerja dia basuh kolah masjid, bubuh air dalam kolah masjid. Tu. Tengah malam, orang bangun subuh tu nak bangun tahajud ke apa? Oh, air curah. Oh, suka. Tak syarat kata ngatik. Ni pitih ada 1 juta. Duk ngatik saja amalan. Amalan sedekah tak sih. Kita tengok kita ni lebih di gapo. Sahabat dulu dia tengok gapo dia tu hewi kepada hamba. Lah ni lebih gapo. Kalau lebih ilmu dia mengajar. Kalau lebih harta dia sedekah. Kalau dia lebih sihat, lebih kuat dia tolong orang. Lebih gapo kita ni tu hewi. Apa amalan untuk mengerat lagi kebahagiaan kasih sayang dalam rumah tangga dan melembutkan hati isteri dan anak-anak? Pertama, amalannya jadi suami yang baik. Ingat, suami ni syarat yang pertama kena sabar. Sabar tu nombor 1. Ilmu banyak tak boleh jadi lagi suami yang baik kalau tak sabar. Maka sabar tu adalah benda asasi paling utama seorang ayah. Penat, letih, khenuh bini dia, khenuh anak-anak, kena sabar dulu. Pertama sebelum kecek gapo-gapo kita kena sabar dulu. Jangan cepat nak marah, jangan cepat nak mecok, jangan cepat nak gapo. Kedua, betul ke amal kita dengan Tuhan dulu. Kita buat kerana Allah ke kerana gapo ke gapo. Kalau kita buat kerana nak suruh isteri kita balas, kita akan kecewa. Nak suruh anak-anak kita balas, kita akan kecewa. Buat amal tu kerana Allah dulu. Lepas tu, masuk rumah baca qul huwallah. Masuk rumah baca ayat kursi, baca qul huwallah. Insya-Allah kasih sayang antara suami isteri itu sentiasa ada. Dan kita tok laki ni kena wujudkan suasana bahagia. Jangan tunggu kebahagiaan itu mari. Kita kena buat bahagia. Buat lawak ke, buat suka ke dengan anak-anak ke apa. Ni tuan mocung. Masuk dalam rumah mocung, tiba-tiba nak suruh suasana jadi happy. Tak boleh. Kita kena buat lucu dulu. Main dengan anak-anak ke apa dia. Kita kena buat suasana. Jangan tunggu suasana tu muncul. Kita kena ada sayang dulu. Barulah suasana kasih sayang tu ada. Orang kata tak dipanggil suka kalau kita tak boleh menyuka ke orang. Orang tu dipanggil betul-betul suka kalau dia buat siapa orang lain suka. Tu orang suka tu.
Kalau bos suka sore, tak suka lah mana lagi demo. Tak dipanggil sedih. Kalau demo tak boleh menyedih ke orang. Bos sedih sore, orang tengok biasa. Tak boleh. Ni kita sedih, siapa orang lain tengok sedih. Sedih sungguh demo ni. Tak boleh kasih sayang kecuali orang yang boleh beri kasih sayang ke orang. Nah, nak dapat ketenangan lagu mana? Beri ketenangan ke orang. Kita nak orang ni tenang sungguh. Sebab dia boleh beri ketenangan kepada orang lain. Manakala kalau kita tenang seorang, tak boleh beri ketenangan, tak dipanggil betul-betul tenang lagi. Ustaz, apa beza Rabb dengan ilah? Rabb dengan ilah ni Tuhan belaka. Rabb Tuhan, ilah pun Tuhan. Cuma Rabb ini maksudnya dia Tuhan yang mentadbir, menguruhkan. Yakni sifat ni Tuhan kepada makhluk. Tuhan yang mencipta, Tuhan yang menjaga. Panggil. Terjemah depan. Menjaga, memelihara, mencipta, mematikan. Rabb. Ilah pula Tuhan juga. Tapi Tuhan makhluk kepada Tuhan pula. Lagu mana? Terjemah dia. Tuhan yang dipuja, Tuhan yang disembah, Tuhan yang ditakut, Tuhan yang diharap. Ilah dia panggil. Rabb dengan ilah ni sama. Dari sudut makna sahaja, Rabb kalau kita maksudkan bakda ni. Kalau ilahi ni nak sebut kita kepada dia. Jadi kalau nak doa nak guna Rabb ke nak guna ilah, tengok tajuk gapo. Kalau demo nak suruh Tuhan cara ke demo, ya Rabb, wahai Tuhan yang menjaga. Faham dah tu. Rabb tu orang faham dah. Tapi kalau kita nak rayak, kita nak munajat dengan dia, kita nak ngadu kepada dia, ya Ilahi, wahai Tuhan hamba yang disembah, yang dipuja. Baru masuk ayat dia. Ustaz, saya nak tanya, adakah amalan isteri semua akan terhapus ataupun pergi kepada suami apabila isteri menyakiti hati suaminya? Maksudnya ketika bergaduh. Dan adakah selepas berbaik semula isteri perlu kumpul semula pahalanya? Mohon penjelasan. Baloh nak kata lagu mana tak tahu. Baloh ni kita baloh macam-macam. Orang yang mudah berbaloh dengan kita adalah bini kita. 24 jam dengan kita. Kita sains betul ya, buat kedai kopi 2 jam, klik rumah tak sains dengan dia. Ni bini kita paling kanan pun muka dia, paling kiri muka dia. Tidak kau jadi kau kadang-kadang nak membaloh dengan dia. Puas ada saja, baik lama dah nak baloh jaga-jaga. Baloh ni menyebabkan gugur kau dak pahala dak. Time baloh tu sudahlah. Time kita baloh tu, maka hilanglah amalan seorang isteri. Kalau dia baloh dengan bintuk laki dia dengan sebab yang tidak dibenarkan oleh syarak, maka gugur habis amalan dia. Amalan dia pada masa tu. Misalnya seminggu baloh, seminggu tu dah lah. Hak tu kalau ada amalan. Takut tak ada amalan nak gugur gapo? Ya bimbel duk takut-takut supaya ada dah ni kecek ni. Takut tak ada sebutir habuk Maya tu maya, tapi pahala tak ada sebutir habuk lagi pok kita. Katanya Tok Wali, kalau hamba yakin, hamba diterima tasbih sebutir. Tasbih hamba sebut lepas maya, subhanallah. Sebutir lah Tuhan terima. Hamba buat makan 3 hari 3 malam jamu sebutir kapur. Cukup dah, pahala ni so ya sebenarnya. Nabi Muhammad kata, siapa dia kata la ilaha illallah, mari daripada hati dia, surga dia. Kita sebut siapa nak rela surah-surah, tak tahu apa dia. Benarnya orang main ingat, orang ajak main ngati, kita pergi ramai-ramai 1 2 3 la ilaha illallah. Awal kelik pakai nasi tu. Cukup sekali, tak pada siapa ratus-ratus. Tapi kita tak tahu. Hak kita sebut saat ni boleh pahala. Kita sebut kali kedua pun, kali ketiga, kali keempat, tak yakin lah. Lah ni dok kata gugur pahala, takut tak ada pahala. Sebab tu pok kita ikut dia, dia gugur pahala, mereka tak tahu betul. Takut tak ada langsung. Kita takut pitih kita kena curi. Kita tak ada pitih. Apa nak? Tengok dalam beg duit nampak kosong je. Pitih hamba kilang. Kilang tengok kosong pun. Mari cuci lagu mana? Ustaz, ada ustaz mengajar kat masjid dekat rumah saya. Dia kata sifat wajib bagi Allah boleh sebut perkataan bagi.
Kalau sifat mustahil tak boleh sebut perkataan bagi. Sebab bila sebut perkataan bagi, maksudnya sifat mustahil ada pada sifat Allah. Betul ke Ustaz? Adakah perkataan yang boleh sebut ganti daripada mustahil bagi Allah? Mustahil Allah. Mustahil Allah Ta'ala. Sifat ni adalah sifat mustahil Allah. Pelik. Mungkin dari sudut bahasa dia bahas. Dia tak say nak royak. Kalau sifat wajib, memang bagi Allah, milik Tuhan sebab dia duduk dengan Tuhan. Mana kalau sifat mustahil ni benda tak ada. Pas kita nak kata bagi lagu mana, nak kapuh dengan Tuhan lagu mana, benda tak ada. Misalnya, demo ada bini. Kalau ada bini, kita boleh kata, bini ni hok demo. Tak apa. Ni tak ada bini tu milik demo. Tak ada benda nak kapuh bagi lagu mana. Nak ya. Benda mustahil ni benda tak ada. Nak kapuh dengan Tuhan lagu mana. Kalau benda ada, tak apalah sifat wajib ni kita boleh kapuh. Gitu ya. Jadi kita faham maksud dia. Tidak nak kata salah sangat pun tak. Boleh untuk gaya bahasa dah. Bahasa Malaysia tu tak apa betul tu. Ustaz orang puai pakai shampoo Ina. Untuk rambut jadi warna brown atau hitam, boleh tak pakai untuk tujuan untuk suami kelihatan nampak cantik. Masalah warna ke rambut dengan cara shampoo kau dengan cara Ina pun dia harus. Yang penting dua syarat. Pertama, jangan benda tu ada unsur najis. Kedua, jangan benda tu menghalau air daripada sampai kepada rambut. Kalau cukup dua syarat, tidak menghalau air dan benda tu tak buat daripada najis dan bukan untuk anak dara, ketiga bukan anak dara. Dara tak ada faedah nak buat, nak janguk tak ada faedah. Kerana bukan dia waktu untuk berlawa-lawa, bercantik-cantik tak perlu. Kalau isteri orang, ya, kerana dia sekarang isteri saya. Apabila isteri perlu mengindahkan diri dia untuk tatap pai suami. Manakala anak dara, jangan perindahkan tubuh dia. Kerana nak tunjuk ke siapa dia, menimbulkan fitnah lah pula. Maka bagi anak dara tak boleh. Bagi orang tak bini dah, hukum dia boleh, harus. Apatah lagi kalau suami dia suruh. Lagi-lagi lah kena ikut perintah suami. Kalau suami dia tak suruh pun, harus, boleh buat lagu tu. Ustaz, kalau suami gaji 50,000, oh rezeki demo. Orang lain gaji 50 riyal sebulan, tapi dia beri nafkah kepada isteri hanya yang wajib saja. Apa tu? Isteri pula menuntut dari suami duit bulannya sebanyak 2,000. Adakah wajib dituruti kehendak isteri tersebut? Gini. Masalah kita suami isteri ni dipanggil ada hak, dua hak. Pertama, hak ketika pergi jumpa dengan Tok Qadi. Hak yang disebut wajib kena buat jika berlaku perbalahan. Hak ni senara dah. Makanan isteri cemuk mana, makanan dia, minuman dia, pakaian dia, kelengkapan dia cemuk ni. Ada senara dah. Hak tu hak ketika berbalah. Kita jumpa Tok Qadi. Maka kalau suami isteri nak tuntut lebih daripada tu, tak boleh tuntut. Sebab apa? Sebab senara kita widah. Senara ni cukup dah. Maka tak ada istilah suami tu cuai dah. Okey, dari sudut ketika berbalah. Ketika baik pula dipanggil hak suami isteri. Maka hak suami isteri ni salah kalau kita belajar bini kita. Kita nak layan lebih. Kita nak suruh dia nanak. Nanak tu bukan kerja dia. Masuk cara ke anak. Kalau dia tinggal tak dosa dia. Kalau panggil hakim dia tak buat tugas dia. Tak tengok dalam senara tugas-tugas isteri. Apa dia? Tak ada. Time balah. Kena kita. Lepas tu time dia kita nak suruh dia lebih. Time kita tak siwi lebih. Dia mau gaji 50 ke ben. Kalau gaji 500 hang tak suruh buat lagu ni. Ni gaji 50 masalah. Dia minta 2,000. Anak kita tiap-tiap tahun cengik terubik. Lepas tu dia ada cara pempoh patah kepala. Cakap tak siwi lebih. Duduk belanja sain-sain.
Demo belanja saya nak tunjuk siapa. Kita kalau tak wi ke bini, jadi nak riak tu lebih. Nak tunjuk kita ni pemurah, kita ni hoyang. Kalau tobek dengan dia peri selalu. Dengan bini sama tak sibui. 2,000 tak sibuk apa? Jarang orang nak nunjuk kalau belanja bini. Sebab apa? Ulama kata buat baik dengan bini pahala lebih afdal kerana ramai orang tak sibuk sebab tak suruh. Oh kalau buat baik dengan bini tak suruh, tapi kalau buat baik dengan saya puji melambung saya. Kalau buat baik dengan rakyat, oh tok okey ni berjuruh ke apa dia. Dengan bini demo tu. Hak tu tepat ikhlas demo tu. Sebab bini kita tak terima kasih pun. Tak cara dia tu. Cara dia. Ni nak dekat kepada ikhlas. Nabi kata pitih musdekah ke orang ni afdal. Tapi hak paling afdal pitih hak muwi kepada bini dan anak-anakmu. Apabila lagu tu kita nak turut kodok kehendak isteri kita, tengok kita lah. Kita nak hidup dengan bahagia ke, nak hidup style robot ke. Ada orang ni hidup dengan display. Anak-anak kena tidur gini display. Jadi kadang-kadang hidup dalam rumah nampak kosong. Metel-metel lah kata dia ni cikgu display. Habis jadi rumah jadi po display tu. Tak bahagia lagu tu. Display rumah orang sekolah sudah lah, sini tak payah lah. Gitulah. Ustaz haram bagi isteri membuka aib suaminya atau bekas suaminya. Aib yang bagaimana yang wajib ditutup? Adakah kezaliman dan kejahatan dalam rumah tangga yang dilakukan suami wajib ditutup juga? Nabi sebut dalam satu hadis, pada malam Isra' Mi'raj, Nabi tengok balasan yang Tuhan akan beri kepada orang yang buat amalan jahat. Antaranya Rasulullah kata, hamba tak aja tengok lagi seksa yang sangat dahsyat dalam neraka bagi suami ataupun isteri yang membuka aib suami dia. Isteri buka aib suami, suami buka aib isteri. Loni style lagu tu kan. Bahasa wartawan pula tak erti apa, mungkin tak erti hukum akal. Tanya aib. Nyoroyak sebutir-sebutir aib. La haula wala quwwata. Nabi kata orang ni peri-peri lah masuk neraka. Bukan biasa-biasa, kok parok sekali kena. Sebab apa? Buka aib orang. Ingat, perkahwinan ini amanah. Kita apabila kita nikah, kita kena jaga aib bini kita. Ni dioyak ke orang lain, gu kita, aib bini kita. Dosa. Nabi kata aku tak tengok lagi seorang lelaki yang begitu diseksa oleh Allah Ta'ala dalam neraka kecuali dok buka aib bini dia. Bini pula aib apa pedah mau bukanya. Kalau nak kecek tajuk di mahkamah, hakim tanya, okey, gapo dia kesalahan dia? Royak tu saja. Ni dok cemik orang ni, dok cemik orang ni. Siap ni. Wartawan pula dok royak cerita la haula wala quwata illa billah. Perkahwinan itu amanah. Lepas tu kita nak buka aib ni tak amanah lah kitanya. Sebab tu Islam tak suka cerai ni sebab apa? Dia cerai, habis tobek sekali. Bini minat gapo dia tok lelaki, minat gapo dia hok ni. Timbul aib habis ya Rabbi. Lah ni mudah-mudah macam-macam cerita. Kadang-kadang kita pun jadi terdengar juga. Payuh. Munggah bahagian ni jadi terdengar juga. Tak usah dengar cerita kan. Kadang-kadang barang dalam kain pun sebut barang Allah Rabbi. Gapo dia lagu tu menikah. Sebab tu orang nikah ni kena faham. Orang tina tu rela buka baju depan kita. Sebab apa? Sebab dia kata kita ni amanah, boleh jaga. Tak sebut gapo dia. Kita buka baju depan dia sebab kita kata dia tak akan buka aib kita. Tiba-tiba lepas pada punya koyok cerita la ilaha illallah. Nabi kata ya Rabbi, aku tak aja tengok lagi orang kena seksa dalam neraka seburuk orang lagu ni perangai. Mu nak balas betul, nak balas. Kali tak ada hati, nak marah dia dah. Okey, tepat dia. Di mahkamah, cecek kepada hakim. Lepas tu boleh cerita. Dia pergi duk jajar kau tu, pergi jajar. Wak apa dia? Wak apa? Wak lah, wak apa dia? Allah Rabbi, tahu dia mau jawab. Tak takut kau Nabi Muhammad royak lagu tu. Nak marah pun jangan ada nafsu sangat. Suami saya jahat. Kau ikut dia lah dia jahatnya. Lepas mu nak jadi jahat juga. Sebab dia jahat aman ayat belakang ayat dia.
Tak usah duk royak lah. Lainlah ada orang mari tanya. Saya nak nikah dengan bekas suami awak. Lagu mana dia? Yang gitu baru boleh royak cerita. Misalnya sebab dia nak nikah. Dia tu tahulah. Dia ni backing tu. Gitu kamu boleh royak. Kita kena beritahu kalau orang ada nak buat urusan dengan dia. Aib dia. Hak tu tak apa. Ni tak ada gapo-gapo saja nak dedah aib dia. Jangan. Demo kalau rasa tak boleh amanah lagu tu, jangan nikah. Kalau perempuan bahasa jenis tidak amanah lagu tu, jangan buat bini. Penat lagu ni. Ni dok ayat cerita ya. Aib lo ni. Kita dengar pun seragam. Lagu mana kalau kita ayat cerita lagu mana? Bini kita ayat cerita lagu ni. Nak tak mana muka kita? Kita harap dia tu tutup aib kita. Buka lagu tu. Aduh. Lepas tu molek-molek pula nikah pula. Aduh penat. Itulah kata manusia ni kalau tak takut Tuhan, jadi lagu itulah. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Hibat Al-Mustafa kami mencari ilmu suci, petunjuk hati berkat ilahi. Pagi dan petang tidak pernah sunyi, mengaji berbakti untuk umat sejati. Hibat Al-Mustafa cahaya Ibnu Muhammadi, ahli sunnah wal jamaah, jalan yang kami tempuh ini dengan iman dan ilmu.